وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانظر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ni marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur dengan limpah dan kurnianya masih lagi kita sama-sama pada hari ini dapat bersama berhimpun untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan ilmu sarf melalui sarf saghir. Sebelum saya mulakan kelas, saya untuk menarik perhatian semua kepada soalan yang ditanyakan oleh saudara kita. Saya saja buat menjawab soalan hari ini sebab saya rasa untuk menulis takut tak sampai. Okay? Untuk menulis takut tak sampai. Jadi saya rasa baik sekiranya kita buat macam ni lah, perbincangan macam ni. Sekiranya masih lagi tidak jelas boleh bertanya. Yang tuan bertanya tu ada tak dalam ni? Soalan? Alhamdulillah ada ya. Saya Arif Allah, rasa lama tak jumpa. Okey. Allah. Okey, baik. Berkaitan dengan soalan yang ditanyakan oleh ustaz kita iaitu Ustaz Arif. Saya baca balik soalan dia, saya takut saya tertinggal poin-poin beliau. Soalan beliau berbunyi pada fi'il tafa'ala dan fa'ala, kedua-dua kan membawa maksud limusyarakah. Contoh tadi taqatala Muhammadun wa Zaidun, qatala Muhammadun wa Zaidan. Qatala dan taqatala bawa maksud saling berkongsi bunuh. Soalannya, untuk ayat 2, Muhammad dan Zaid saling membunuh satu sama lain, tetapi ayat pertama Zaid dan Muhammad juga saling berkongsi perbuatan membunuh, tapi membunuh orang lain, bukan saling membunuh sama sendiri. Betul tak itu Ustaz? Okey. So kat sini sebenarnya, bila kita tengok dalam perbincangan ni sebenarnya masih banyak terdapat khilaf dalam letakkan maksud sebenar kepada sesuatu wazan fa'il tersebut. Okey? Masih terdapat khilaf. Cumanya untuk tempoh ataupun untuk peringkat ini, suka saya membawa satu idea yang terdapat dalam kitab Syadul Arf fi Fan As-Sarf. Ketika mana penulis membincangkan wazan ataupun bentuk fa'ala dan tafa'ala. So secara ringkasnya, perbezaan di antara fa'ala dan tafa'ala, okey, fa'ala dan tafa'ala, secara ringkasnya kedua-duanya membawa maksud yang sama. Okey, maksudnya saling macam kawan kita tadi, apa yang pemahaman dia tu untuk mustawa yang sekarang ni, saya cakap mustawa yang sekarang ni, kalau beliau membaca lebih lagi mungkin beliau dapat idea yang lain. Untuk sekarang saya nak tauhidkan ataupun nak satukan satu pemahaman yang dibawa oleh Syadul Arf Fan Sarf. Kedua-duanya membawa maksud yang sama iaitu saling. Contohnya macam tadi, qatala juga taqatala. Kedua-dua bermaksud saling bunuh, membunuh. Maksud contoh ayat yang kawan kita bagi, saya baca balik ayat dia. Muhammadun wa Zaidun kan. Macam ayat yang pertama, taqatala Muhammadun wa Zaidun dengan qatala Muhammadun Zaidan.
So maksudnya kedua-duanya membawa maksud yang sama, iaitu saling membunuh, berbunuhan. Berbunuh maksudnya Muhammad bunuh Zaid, Zaid juga bunuh Muhammad, berperang lah. Qatala Muhammadin Zaidan pun sama. Muhammad bunuh Zaid, Zaid pun cuba bunuh Muhammad. Okey? Faham jelas ya? Cumanya dalam kitab Syadhul Arf Fansar, perbezaan yang cuba dibawakan oleh penulis adalah untuk fa'ala ataupun qatala, beza antara qatala juga taqatala adalah siapa yang mula mencetuskan perbuatan tersebut. Itu satu konsep yang cuba dibawa oleh kitab Syadhul Arf Fansar. So dalam ayat ini qatala Muhammadun Zaidan dan juga taqatala Muhammadun Zaidun. Qatala Muhammadun Zaidan maksudnya Muhammad yang serang dahulu Zaid, kemudian Zaid balas. Okey? Kat sini diceritakan siapa yang mulakan dulu nak buat usaha membunuh. Maksudnya Muhammad start dulu dan baru Zaid. Okey, saya tulis ayat. Saya conteng balik. Ya, saya conteng. Kalau kat sini takut tak jelas. Ya. Saya fokus. Okey. So kawan kita tanya soalan, saya tukar dia punya kedudukan lah. Qatala Muhammadun Zaidan dan juga taqatala Muhammadun wa Zaidun. So ini apa konsep yang cuba bawa dalam Syadhul Arf Fansar. Kalau buka kitab lain mungkin ada pemahaman yang lain. Tapi untuk sekarang kita faham yang ini dulu. Alright. So kedua-dua ini iaitu yang pertama dan juga yang kedua, ayat yang pertama dan juga yang kedua, dua-dua membawa maksud saling berbunuh di antara Muhammad dan Zaid. Cuma yang membezakan di antara qatala dan juga taqatala, kalau dalam Syadhul Arf Fansar ini adalah pemula, pencetus. Dikata badi'. Okay, ini yang pencetus. Dia mula dulu serang Zaid and then Zaid balas. Berbeza dengan taqatala, kat sini tak tahu siapa serang siapa. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. So yang ni fokus dia kat sini. Dia yang start dulu. Lepas dia start, then baru Zaid balas balik. Kalau kat sini tak tahu siapa start, yang pasti dua-dua, kalau yang kedua ni, iaitu taqatala ni, Muhammadun Zaidun, tak tahu siapa yang mula, tapi yang pasti dua-dua saling berperang ataupun saling berbunuhan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar. Dengar Ustaz, dengar. Kalau ada yang dengar suara tolong ni. Tadi saya terkeluar internet problem. Dengar Ustaz, dengar. Dengar ke suara? Dengar Ustaz, dengar. Anwar, dengar ke suara saya? Dengar Ustaz. Saya tak dengar. Jelas. Tak, semua senyap je. Yang kan tak dengar. Alright. Sampai mana tadi saya terberhenti? Saya pun tak perasan. Saya internet problem. Tak ada apa, semua tak nak cakap, tak apa. Okay, nampaknya kita teruskan saja perbincangan kita pada hari ini. Alright. So, kita dah selesai membincangkan yang pertama, kisah awal ni dah settle, iaitu al-thulathi al-mazid bi harfin, iaitu penambahan yang berlaku pada al-thulathi al-mujarrad, satu huruf saja yang bertambah, sama ada hamzah qata' ataupun tad'if ain fi'il ataupun penambahan alif. Kemudian yang kedua adalah in fa'ala, ifta'ala, tafa'ala dengan if'alla. Okey, itu kita dah lihat. Alright. Dan yang ketiga, maka at-thulathi al-mazid bi thalathati ahrufin. Okey. So nampak dia dah naik Mula-mula dia bertambah 1, tambah 2, sekarang ini tambah 3 pula. Tambah 3. Okey. So wal qismu ats-tsalits at-thulathi al-mazid bi thalathati ahrufin. Walahu arba'atu abniyah. So dekat sini ada 4 bentuk dia. Okey, 4 bentuk dia. Wahya istaf'ala nahu istaghfara, if'awala nahu ikhshawshana, if'ala nahu ihmarra, if'awwala nahu i'lawwata. Okey. So jadi kita dapat, saya rasa antum semua dapat perhatikan kat mana bagaimana huruf ataupun kat mana berlakunya pertambahan huruf. Okey? Jadi yang pertama kita tengok wazan yang pertama iaitu istaf'ala. Okey, istaf'ala. So, kat sini, saya besarkan sikit. So, kat sini, yang ni jelas. So, kat sini dia punya yang bertambah adalah yang depan ni. Okey, alif, sin dengan ta. Alamak, hitam tak? Alif, sin dengan ta. Itu penambahan yang berlaku. Alright, so untuk makna yang pertama, bagi wazan iaitu istaf'ala ni dia makna yang common lah. Makna yang common bagi istaf'ala ni adalah untuk talab, untuk meminta. Untuk meminta. Sebagai contoh ada kat sini, contoh yang dibagi adalah istaghfara. Istaghfara. Jadi kat sini, so kita cuba extract huruf bertambah tu tinggal ghafara saja. Ghafara adalah ampun. Jadi bila kita tambah ista kat depan tu jadi macam untuk
meminta pengampunan. Istaghfara. Okey. Kemudian contoh yang lain pula kita ada. Okey, istaghfara tadi kita dah ada yang pertama, yang ni saya padam. Taklah ini dulu. Okey, tadi istaghfara. Istaghfara. Okey, so yang ni depan ni tambah. So ghafara di yang ini sorry, kita tambahkan situ. Tambah ni jadi sini ta. Istaghfara. So ini adalah dia punya tambahan dia. Ini maksud pengampunan ataupun mohon ampun, pengampunan lah. Pengampunan. So bila ditambah yang ni, so kat sini dia ada tambah lain, jadi mohon pengampunan. Mohon pengampunan. Contoh lain pula kita ada mana orang pula. Ista'dzana. Ini adalah contoh yang kedua. Ista'dzana. So yang ni kita tahu dia punya ditambah kat mana? Depan ni. So yang ni maksudnya apa? Dia maksudnya adalah maksudnya adalah izin. So yang ni, yang ni maksudnya apa? Minta izin. Okay, ini memang kebiasaannya lah. Kebiasaannya membawa maksud talab. Talab. Okay. Itu yang pertama. Sebab tu kalau kita contoh yang lain pula. Contoh yang lain istafhama. Sebab tu kita ada huruf al-istifham. Okey, huruf istifham. Kenapa huruf istifham? Sebab dia nak minta mohon untuk pemahaman. Sebab tu panggil sebagai istafhama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, so talab ni, kalau dalam buku dia ada talab, dua talab lah. Talab hakiki maksudnya memang kita mohon talab tu. Okey, dia ada dua talab. Yang ni kita cakap, yang ni, dia ada dua talab. Istaf'ala dia cakap kat sini cakap dia ada dua, dia membawa maksud talab. So kat sini ada yang pecahkan talab ni kepada hakiki dengan talab majazi. Okay. So, apa yang dimaksudkan yang kita tengok tadi tu semua talab hakiki memang betul itu talab. Antara contoh talab majazi, okey, antara contoh talab majazi contoh dia adalah sorry, merah lah. Ayat dia. Yang ni talab majazi. Istakhrajtu. Istakhrajtu. Istakhrajtu
الذهب minal ma'dan. Ma'dan. So kat sini bukan salah hija ni. Sekejap. Istakhrajtu. Kalau kita tengok istakhrajtu kat sini, kalau kita tengok, okey, dia membawa maksud kita memohon keluar. Tetapi dalam konteks ayat ni kita bukanlah kita nak mohon keluar, tak. Tetapi satu proses yang berlaku untuk kita keluarkan emas daripada ma'dan ni, bahan galian. Okey, itu dia masih lagi kita minta. Maksud kita usaha nak macam mana cakap ya? Proses kita nak mengeluarkan emas daripada bahan galian. Kat situ kita mohon je, tapi kita bermohon satu mohon yang hakiki. Kita keluarkan. Macam tu lah. Okay? So, jadi kalau nampak macam kita biasa istakhrij kan? Istakhrij, keluarkan. Dia memang dia minta kita keluarkan, tapi sebenarnya dia satu proses kita nak kena extract. Yang ni kita cakap as extract. Bukannya mohon keluar, tapi proses keluarkan tu. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, maksud yang kedua, okey, ini yang pertama. Maksud yang kedua untuk istaf'ala ni adalah at-tahawul wa tashabbuh. Tashabbuh. Ini maksud yang kedua. At-tahawul maksudnya dia berubah. Berubah. At-tashabbuh ni maksudnya dia, ialah tashabbuh ni. Dia tashabbuh. Apa bahasa Melayu tashabbuh ni? Allahu Akbar. Tashabbuh ni dia macam seakan-akan lah, seumpama. Okey. So contoh untuk tahawul ni adalah istahjara. Burden. Masya-Allah. Jom tak betul. Istahjara at-tin. Masya-Allah. Istahjara at-tin. Maksud istahjara sini bukanlah kita nak minta, ataupun bukanlah tin ni nak minta batu, tak. Bukan maksud itu. Kat sini ada tahawul. Tahawul yang maksudnya tin ataupun tanah ni dia berubah menjadi batu. Tin berubah menjadi batu. Maksudnya istahjara at-tin, telah berubahnya telah berubahnya tanah menjadi batu. Istaltafa, boleh jadi kan? Istaltafa qalbuhu. Okey, istaltafa qalbuhu. Hatinya telah menjadi cair ataupun telah menjadi lembut. Okey. Istaltafa qalbuhu. Hatinya telah menjadi lembut. Itu pun kita boleh cakap. Okey. Okey, itu untuk tahawul. Itu untuk tahawul. Sekarang ni kita tengok pula contoh ayat untuk at-tashabbuh. At-tashabbuh. Istasada fulan. Maksudnya ada kita cakap sini yang ada seorang ni, ataupun saya buat nama lah fulan ni. Minta maaf saya kena nama Istasada. Saya buat nama orang yang saya kenal lah. Orang yang saya tak kenal minta maaf
Azizul. Istazada Azizul. Azizul ni, dia tiba-tiba jadi macam singa. Okay? Jadi macam singa. Asadun. Tashabbuh. Boleh ke kita buat ayat ni? Saya kadang-kadang suka buat suka buat eksperimen. Tapi rasanya mungkin tak betul kot. Sebab kadang-kadang kita cuba nak buat tasyabuh ni kadang-kadang dengan orang Arab tak kena. Istamtara qalbuhu, hatinya seakan-akan hujan. Maksudnya sedih lah. Hati sedih. Kan? Tapi rasanya tak betul lah ni. Ni saja saya nak buat eksperimen je. Okay. So far boleh? Boleh Oh, Boleh. Masya Allah. Baru dengar suara. Tadi Boleh. tadi tak dengar. Okay. Ya saya. Istaiqaza. Okay, nanti kita akan tengok. Yang lepas ni kita akan bincang tentang istaiqaza tu. Alright. Okay. So, ini antara makna lagi Saya tak sebut semualah. Saya hanya sebut beberapa sahaja. Boleh juga istaf'ala jadi kita tahu dah settle. Yang seterusnya adalah al-mutawa'ah. Yang ni saya rasa semua dah maklum lah. Al-mutawa'ah. Tetapi daripada wazan mana dia datang mutawa'ah ni? Daripada wazan af'ala. Okay? Af'ala. Contohnya, macam soalan kawan kita tadi, Ustaz Arif Ashraf, dia tanya, istaiqaza tu maksud macam mana pula Ustaz? Istaiqaza tu datang daripada aiqaza. Aiqaztuhu. Okay. Fastaiqaza. Aku telah mengejutkan dia, maka dia pun terjaga. Okay. Fastaiqaza. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua juga kita ada. Okay. Aqamtuhu fastaqama. Ni tak ada titik lah. Aqamtuhu fastaqama. Aku membangunkan dia ataupun membuatkan dia ni lah. Membangunkan dia, maka dia pun berdiri. Okey. Saya rasa ini jelas. Tak perlu mutawa'ah, tak maaf. Saya masa lagi tak jumpa apa maksud untuk mutawa'ah tu dalam bahasa Melayu. Saya harap antum semua dah jumpa lah. Okey. Seterusnya, boleh juga istaf'ala ini membawa maksud
Okey, dia boleh membawa maksud wazan sulasi. Okey. Dia membawa maksud wazan as-sulasi. Dia juga boleh membawa al-wazan as-sulasi. Sorry. As-sulasi. Okey, sebagai contoh, qarra fi makanin dengan istaqarra. Okey, qarra dengan istaqarra tak ada beza. Qarra maksudnya apa? Qarra maksudnya tetap. Okey, kullu ma kutiba kullu ma hufiza far wa kullu ma kutiba qar. Ada satu pepatah ni lah, pepatah Arab. Ataupun pendeknya ma hufiza far ma kutiba qar. Apa yang dihafal itu pergi. Far ni farrud, maksudnya berlari lah, tinggalkan kita. Apa yang ditulis itu yang kekal. Okay, ma hufiza far ma kutiba qar. Okay, qarra fi makanin istaqarra maksudnya menetap di satu tempat. Okay. Dan juga selain daripada membawa maksud wazan sulasi, dia juga boleh membawa maksud wazan af'ala. Af'ala. Sebagai contoh, ajaba dengan istajaba. Okey, dia boleh juga bermaksud sebagai ajaba. Okay. Istajib du'aana, ajib du'aana. Okey. Dia boleh bermaksud af'ala. Boleh ya? Okey. Itu untuk wazan istaf'ala. Untuk yang baki ni, okay, if'ala, if'awwala, ini semua dia hampir membawa makna yang sama, iaitu membawa maksud mubalaghah. Okey, mubalaghah. Sebagai contoh, ikhshawshana. Okey, ikhshawshana. So if'awala kita ambil contoh yang pertama tadi. If'awala ni iaitu ikhshawshana. So asal daripada fi'il khashuna. So beza antara ikhshawshana dengan khashuna ni adalah ikhshawshana dia mubalaghah, dia lebih khusyunah ni maksudnya dia lebih kasar lah. Khusyunah kasar. So macam khusyunah ataupun khusyunat muamalatuhu. Kita cakap kan. Okay, khusyunat merah pula. Khusyunat
muamalatuhu. Okay. Kita kat sini kita cakap dia punya muamalah ataupun dia punya pergaulan dia dengan orang ni kasar lah. Okay? Kasar lah. Tapi kalau kita cakap kat sini, shanat muamalatuhu. Kat sini kita cakap, dia ni punya cara perangai dia berkawan dengan orang ni dah macam tak berkawan dengan orang, macam berkawan dengan jin. Macam tu lah, maksud nak kita teruk. Shanat, sorry. Nak cakap dia punya ta'amul muamalah dia sangatlah kasar lah. Okay. Itu untuk yang if'ala tadi. So untuk if'ala pula, contoh kat situ bagi ihmarra, if'ala. Contoh if'ala kita ada ihmarra. Ihmarra. Ini juga membawa maksud mubalaghah. Kalau kita perhatikan dia punya perjalanan kan. Hamira, kalau ingat lagi, so daripada hamira boleh jadi ihmarra, yang mana ihmarra ni juga dah membawa maksud mubalaghah. Tetapi kalau kita nampak ihmarra kat sini, okey, ihmarra, alamak alif saya ingat pula. Okey, kalau kita nampak ihmarra kat sini, dia lagi power dia punya merah dia daripada yang ni kita pakai merah-merah lah. Ini merah dia biasa sikit ni je. Yang ni lebih sikit. Ni dia macam ni. Macam tu merah dia. Tapi maksudnya power lah lagi banyak. Saya tak ada pula beza merah ni. Okey. Hamira, jelah merah lah kan. Hamira baituhu. Okey kan. Hamira, rumah dia colour merah. Lepas tu kita cakap ihmarra baituhu. Ihmarra baituhu. Rumah dia ni merah. Colour apa? Colour ni. Colour apa nak cerita merah? Colour macam kereta bomba kan. Ihmarra. Yang ni colour macam colour ikan apa? Colour merah macam colour darah pula. Macam tu lah. Maksudnya lagi pekat, lagi kuat dia punya merah dia. Lagi pekat. Okay? Saya tak tahu saya punya contoh tu kena ke tak. Boleh lah lebih kurang macam tu lah. Harap antum semua faham. Alright. Dan yang terakhir kita ada if'awwala. Saya lupa nak cakap yang tadi if'awwala ni mana dia punya tambah. Tak apa, jadi kita tengok. If'awwala dia macam i'lu ataupun dia membawa maksud sama, iaitu quwwah. Maksudnya dia punya mubalaghah. I'lawata. Okay. So jelas ya? Ada persoalan ke? I'lawata ta'allaqa bihi wa dammahu ilaihi. I'lawata syai' ta'allaqa bihi wa dammahu ilaihi. Maksud dia macam apa yang nak cerita maksud dia bahasa Melayu. I'lawata kalau ada tak ada. So contoh ayat dia, i'lawata ni i'lawata syai' i'lawata
i'lawwata syai' ta'allaqa bihi, dia maksudnya ta'allaqa bihi wa dhammahu ilaihi, dia maksudnya dia bersangkut dengannya dan juga dia peluk benda tu kepadanya. Dia macam memang betul-betul dia pegang lah benda tu, ta'allaqa bihi wa dhammahu ilaihi, wa dhammahu ilaihi. Okey, i'lawwata, itu maksudnya i'lawwata. So, kita patah balik nak tengok penambahan yang berlaku pada wazan-wazan yang tadi. So, kita ada tadi if'ala. Okey. Saya lupa nak ni. Sebenarnya kita ada if'ala. So, untuk if'ala ini yang bertambah adalah yang bertambah adalah alif. Itu yang jelas, alif. Yang kedua adalah waw ni. Dan yang ketiga adalah tad'iful ain. Ain fa'il dia jadi mudha'af, jadi berganda. If'ala. Jelas boleh kot nampak nah. Alright. Untuk if'ala pula alif yang pertama dengan alif yang kedua sini dan seterusnya bergandanya lam. If'ala, bergandanya huruf lam. Dan yang ketiga adalah if'awwala. If'awwala yang mana yang huruf yang bertambah adalah huruf alif. Seterusnya adalah huruf waw yang berganda. So ada note kat sini untuk if'awwala ini, wazan ini sangat jarang digunakan. Okey, sangat jarang yusta'malu qalilan. Yusta'malu qalilan. Jarang sekali digunakan. Maksudnya dia guna sikit je. Okey. Alright. So itu untuk fa'al sulasi, saya rasa. Untuk fa'al sulasi kita dah settle. Sebelum kita pindah pada fa'al rubai, ada persoalan ke? Tak ada Alright. Tak ada. Alhamdulillah. So seterusnya kita teruskan perbincangan kita pada qisim rabi' dengan khamis. Qisim rabi'. Ar-rubai al-mazid biharfin walahu bina'un wahidun wa huwa tafa'lala nahwu tazalzala. Tazalzala. Okay. So yang ni senang je lah. Yang ni saya rasa semua boleh faham. Alright. Sebab dia benda yang sama saja. So tadi kita dah tengok. Kiranya sekarang kita dah settle untuk fa'al sulasi. Mujarad kita dah tengok. Okay. Dan mazid pun kita dah tengok. Dan mazid kita tahu ada mazid rubai, khumasi dengan sulasi. Dan kita dah tengok semua bentuk dia. Sekarang ini kita berpindah pula kepada rubai al-mazid. Rubai mujarrad kita dah tengok. Contoh rubai mujarrad adalah zalzala atas wazan fa'lala. Okey, untuk mazid yang pertama kita ada tafa'lala. Okey, contoh dia adalah tazalzala.
Tazalzala. Okey, contoh ayat yang kita boleh cakap, kita boleh buat dia adalah zalzaltu ra'sahu. Tazalzala apa tulis ni? Tazalzala ra'suhu. Nah, ini jelaslah maksud kat sini adalah mutawa'ah. So zalzal tu ra'sahu maksudnya apa? Aku menggoncang kepala dia. Maka kepala dia telah bergoncang. Itu maksud tazalzal. Maksud dia jadi mutawa'ah daripada fi'il ruba'i al-mujarrad. Tazalzala. Okey, ataupun ba'thara taba'thara. Ba'thara ni maksudnya apa? Ba'thara ni saya tulis. Ba'thara ni maksudnya sepah. Okey? Ba'thara. Bersepah. Okey? Itu yang untuk al-mazid yang pertama, iaitu dengan satu huruf. Al-mazid dengan satu huruf. Untuk yang seterusnya iaitu al-qismul khamis, ar-ruba'i, masih lagi perbincangan ruba'i, al-mazid biharfaini wa lahu bina'ani. Iaitu if'allala, contohnya ihran jama, dan juga if'alalla nahu itma'anna. Okey, itma'anna. Okey, untuk yang seterusnya iaitu if'allala. If'allala okey. So huruf yang bertambah kat sini adalah huruf alif dan huruf nun. Alright. So maksud dia sama macam yang pertama, iaitu membawa maksud mutawa'ah. Daripada mana? Daripada ruba'i al-mujarrad. Contoh ayat harjamtu al-ibila al-ibil. Okey? Harjamtu. Jadi fahranjamat. Maka fahranjamat al-ibilu. Okey. Harjam ni maksudnya apa harjam? Saya tahu harjam ni maksudnya apa? Kalau saya cakap semua tak cakap tak? Harjam ni maksudnya apa? Ada siapa nak cuba harjam? Tak ada? Yes, ahsan. Kumpulkan. Ya, syukran. Ahsan. Kumpulkan. Maksudnya menghimpunkan. So fahran jamat maksudnya telah terhimpunnya ibil, unta. Okey, telah terhimpunnya unta. Alright, ini jelas. Saya rasa ini wazan yang terakhir untuk mazid.
Satu ada lagi. Oh ni biharfain. Okay, biharfain if'allala itma'anna if'allala. Contohnya adalah itma'anna. So kat sini huruf yang bertambah adalah huruf alif. Okay. If'alalla. Ada lamun thalithah fi akhirih. Dan juga adanya huruf yang ketiga lah. Sebab kat sini if'alalla. So ada huruf lam yang ketiga. Lam yang ketiga itu adalah yang bertambah. Okay. Lam yang ketiga itu adalah yang bertambah. So kalau tak jelas juga saya tulis. So yang ni if'alalla. So dia macam ni lah asalnya kan. If'alal la. So ini, lam ini adalah lam yang bertambah. Yang ketiga. Bila dah bertemu macam ni, dia pun buatlah jadi sabdu. Okay. Yatma'anna. Yatma'anna maksudnya, kat sini dia bermaksud mubalaghah. Yatma'anna maksudnya sangatlah. Apa sangatlah tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya dengan kita mendengar Quran itu hati kita menjadi sangat-sangat tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kan? Ala bidzikrillah, sorry. Ala bidzikrillah, ingat Allah. Astaghfirullahalazim. Tak betul saya. Ala bidzikrillah ala, adakah dengan ala ni macam dia apa? Istifham istingkari. Macam tu lah. Dia macam bukankah dengan mengingatkan Allah itu hati menjadi terlalu tenang. Ala bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Alright. So kita tengok ada apa lagi penambahan ke untuk yang seterusnya. Tak ada. Okey. Jadi kita dah selesai membincangkan tentang wazan-wazan untuk fi'il lah. Dan suka saya ingatkan sekali lagi, okey, makna-makna yang saya sharekan atau makna-makna yang saya maklumkan kepada antum semua, makna-makna itu dia masih lagi makna yang nisbiyah. Bukannya makna yang qat'iyah. Dia masih nisbiyah. Okey. So, macam mana kita nak tahu makna tersebut apa? Okay, kita kena tengok konteks ayat ataupun kita kena kembali kepada kamus. Okey. Saya nak tunjukkan satu contoh. Sekejap saya tunjuk satu contoh dalam satu buku ayat. Sekejap saya buka. Dan tengok surat tu. Silap. Ya. Tak ada dah. Ya, saya cari satu buku ni. Saya jumpa. Nak bagi contoh kat antum. Okay, untuk kita praktiskan. Tak ada tak dalam ni. Ada lagi buku tu. Sabar. Ya. Hilang dah. Alamak.
Tak ada lah ni. Sudah ni. Okey, jumpa dah. Alright. Ni. Okay. Point saya dekat ni. Okey. Siapa nak baca ke? Cuba nak baca. Ada siapa nak baca? Ada ke sebelum kita ni nak habiskan ni? Pilih Oh, kesian Arif. Dia nak baca tu tapi saya cakap minggu lepas kan. Macam tu lah kesiannya. Saya tengok Saya pun tak kenal antum ni. Saya nak ambil siapa ya? Saya ambil yang paling bawah sekali lah. Siti Nazirah. Ada Siti Nazirah? Siti Nazirah? Tak ada. Okay. Tak apa. Ambil Aiman. Aiman ada Aiman. Hilang dah. Itu lah. Aiman ada Aiman? Tak ada. Arif baca Arif. Baca je. Wazawajuhu. Betul? Tastajiru rijala. Wa tudaribuhum. Okey, syukran. Ini sebenarnya saya punya point. Tastajiru rijala fimaliha wa tudaribuhum iyahu. Okey, yang ni sedikit kerja rumah. Nanti ialah untuk praktis lah. So, cuba fahamkan ayat ni, cuba guna apa yang kita dah belajar. Okey, ayat ni. Tastajiru ar-rijala fimaliha wa tudaribuhum iyahu bisyai'in. Okey? Taj'aluhu lahum minhu. Apakah maksud tastajiru kat sini? Yang sebenarnya ikut konteks lah. Ikut konteks. Okey. Tak maaf, saya punya internet problem. Jadi terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang
dan lemah itu datang pada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa.